Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semesta 8. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek Al-Firaq Al-Islamiyah USI 42403 yang bertajuk Aliran Mu'tazilah dan kumpulan-kumpulannya yang diajar oleh Dr. Muhammad Hasrul bin Syuhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Razik, nombor metrik 051131. Okey, kita masuk kepada pendahuluan Mu'tazilah. Setelah Nabi Muhammad wafat, golongan seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah telah wujud semasa pemerintahan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Aliran Mu'tazilah muncul sebagai aliran falsafah namun alat dan ini menyeleweng daripada ajaran agama. Mu'tazilah mengatakan bahawa terdapat 5 asas ajaran yang perlu dipegang oleh pengamal aliran ini dan aliran Mu'tazilah menggunakan kitab Al-Ma'mun Mu'tazilah. Pemerintah pada zaman tersebut mula menggunakan kekuasaannya untuk memaksa rakyat berpegang dengan aliran Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab iaitu i'tazala yang bermaksud memisahkan diri. Dari segi istilah pula, Mu'tazilah bermaksud sebuah golongan yang menggunakan akal untuk membahas tentang falsafah Islam. Golongan Mu'tazilah memanggil diri mereka dengan panggilan Ahlu al-Adlu wa Tauhid dan mereka menyangka bahawa mereka berada di jalan kebenaran sedangkan fahaman mereka menyeleweng dari ajaran agama. Golongan Mu'tazilah merupakan satu fahaman yang menggunakan akal untuk menafsir agama berbanding menggunakan dalil-dalil Al-Quran atau hadis. Fahaman Mu'tazilah ini disebabkan terpaduh dengan pemikiran luar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina binti Muhammad Zaid, nombor metrik 051079. Hari ini saya akan bentangkan sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah. Pengasas bagi mazhab atau aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Ata. Dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 131 Hijrah di Basrah. Aliran Mu'tazilah ini muncul daripada perselisihan faham dan perbezaan pandangan antara Wasil bin Ata dengan gurunya iaitu Hasan al-Basri. Perseteruan yang wujud antara mereka adalah disebabkan penisbahan Wasil bin Ata terhadap pelaku dosa besar adalah berada di antara dua kedudukan atau disebut manzilah baina al-manzilatain, yakni pelaku dosa besar itu bukanlah mukmin maupun kafir, bahkan pelaku itu berada di posisi antara kafir dan mukmin. Manakala gurunya Hasan al-Basri menyangkal pandangan itu dengan menyatakan bahawa hukum terhadap pelaku dosa besar adalah seorang munafik atau mukmin yang fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurmazatul Ika binti Masran, nombor metrik 051552. Okey, seterusnya usul atau pegangan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini dikatakan sebagai golongan yang terperangkap dalam pemikiran logik dan falsafah. Golongan ini sangat mementingkan dan terlalu meninggikan kedudukan akal melebihi dalil syarak. Ajaran dasar Mu'tazilah yang dikenali sebagai Al-Usul Al-Khamsah merupakan satu pegangan yang wajib untuk setiap pengikut ajaran ini. Menurut pencetus ajaran Mu'tazilah ini, iaitu Abu Al-Husain Al-Hayat, beliau mengatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dianggap sebagai Mu'tazilah sekiranya mereka tidak menerima kesemua daripada dasar ajaran Mu'tazilah itu. Dasar Mu'tazilah Al-Usul Al-Khamsah. Yang pertama, Al-Tauhid. Menurut Imam Asy'ari dalam bukunya iaitu Maqalat Al-Islamiyyin, maksud tauhid dari fahaman Mu'tazilah ialah Tuhan itu esa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, bukan jisim, bukan jauhar, malah bukan juga ard. Tuhan tidak memerlukan tempat, tidak menyerupai makhluk dari segi apapun, tidak terhalang oleh dinding batas,
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Semua yang terlintas di fikiran dan tergambar di benak pasti tidak serupa dengannya. Yang kedua, al-adl. Maksud al-adl menurut pandangan Mu'tazilah ialah menyucikan Tuhan dari perbuatan yang zalim. Menurut Mu'tazilah, Tuhan haruslah meletakkan pertanggungan jawab manusia terhadap apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia ini. Yang ketiga, al-wa'du dan al-wa'id. Golongan Mu'tazilah itu yakin bahawa janji dan ancaman pasti akan terjadi kerana Tuhan yang Maha Adil tidak akan melanggar janjinya. Menurut golongan Mu'tazilah, siksaan yang akan dikenakan kepada kaum kafir akan lebih berat berbanding mereka yang memeluk agama Islam. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain. Dasar ini merupakan dasar yang mula-mula melahirkan golongan Mu'tazilah ini. Ini merupakan satu istilah yang khusus yang telah diguna pakai oleh golongan Mu'tazilah dalam memberikan tindak balas terhadap perkara yang terjadi di dalam masyarakat semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Perkara yang telah berlaku semasa zaman tersebut ialah perselisihan faham antara Khawarij dan Murji'ah. Kemudian muncul pula golongan Mu'tazilah ini di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Dan terakhir ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Mu'tazilah memandang pentingnya antara iman dan amal. Seseorang itu perlulah melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Afika binti Manap, nombor metrik 051055. Seterusnya saya akan sambung kepada kumpulan pecahan daripada Mu'tazilah. Kumpulan ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama adalah Huzailiyah. Nama penuhnya ialah Abu Al-Huzai Muhammad bin Ubaidillah bin Ma'khul Al-Alaf, tetapi lebih dikenali sebagai Abu Al-Huzai atau Al-Alaf. Abu Al-Huzai merupakan seorang tokoh yang bijaksana dalam bidang perdebatan dari kalangan Mu'tazilah. Kumpulan yang kedua adalah Nazamiyah. Nama lengkapnya Ibrahim bin Yasar bin Hani Al-Nazam. Beliau merupakan anak murid yang lebih pintar daripada gurunya iaitu Abu Al-Huzai. Beliau menggabungkan antara falsafah Yunani dengan teologi Mu'tazilah. Kumpulan yang ketiga adalah Jubaiyah dan Al-Bashaniyah. Abu Ali Muhammad Ibnu Abdul Wahab Al-Jubai merupakan nama lengkap Al-Jubai dan anaknya iaitu Abu Hashim Abdul Salam. Kedua-duanya merupakan pengikut Mu'tazilah di kota Basrah. Seperti Al-Huzai, Al-Jubai dan anaknya Abu Hashim Abdul Salam berbeza dengan tokoh Mu'tazilah yang lainnya. Bahkan Abdul Salam sendiri berlainan dengan bapanya Al-Jubai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naurani Izzati binti Muhammad Zainuddin 051726. Berdasarkan pembentangan sebentar tadi, secara kesimpulannya Mu'tazilah merupakan suatu aliran pemikiran yang terbentuk hasil daripada pegangan pengasasnya yang berbeza dengan majoriti umat Islam. Selain itu, Mu'tazilah ini merupakan mazhab ataupun aliran yang menggunakan hujah-hujah akal dalam pegangan iktikad. Ada banyak perbezaan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Paling berbahaya adalah perkara melibatkan akidah yang membincangkan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Mereka iaitu aliran Mu'tazilah ini banyak menggunakan akal serta melupakan nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ataupun dalam erti kata lain dapat kita simpulkan bahawa aliran Mu'tazilah ini adalah golongan yang terlalu mengutamakan akal sehingga mengenepikan nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhir kalam, semoga Allah SWT memimpin kita semua agar dikurniakan kefahaman Islam yang benar dan dilindungi daripada aliran yang menyeleweng demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.